maklumat untuk kita beramal, dia berhajatkan kepada pengetahuan. Ya, insya-Allah saya rasa setakat itu yang saya nak sebutkan sedikit pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk terus istiqamah dengan amalan-amalan kita, terutamanya dalam peringkat akhir Ramadan pada tahun ini. Dan sebelum saya tutup, bagi ada yang kelapangan, peringkat tuan-tuan yang ada rasa kelapangan untuk sedikit sumbangan kepada 3 program yang kita akan buat. Ya, pertama ialah program musafir terbaru. Peringkat yang kedua, fasa yang pertama, alhamdulillah kita telah buat di 2 perkampungan baru-baru ini, yang melibatkan sedikit bantuan dan sumbangan daripada kawan-kawan kita, Sapura, pihak Sapura Industrial. Ya, 2 malam yang lalu saya dihubungi oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di perkampungan asli yang berikutnya yang kita akan pergi. Mereka ajak untuk tidur bermalam di tempat mereka. Saya pergi satu rumah malam tu, lepas satu tazkirah di Lenggeng, ya, pergi ke satu tempat rumah orang asli. Pukul 1:30 dia tunggu pergi jalan. Ya, masuk rumah dia, tengok masya-Allah dhaifnya keluarga. Ya, tak pernah masuk duduk rumah, tidur rumah orang asli. Dia malam tu tidur rumah dia, lepas borak sekejap, tanya dia kat mana telaga tempat nak ambil air. Dia bagi satu tos light, saya suluh kat sini ustaz, jauh juga kata. Malam takut juga rasanya tengok. Tanya lepas tu, tanya kiblat ke mana, tanya kiblat arahnya mana. Dia tanya kiblat itu apa ustaz? Sudah. Ya, rupanya tak tahu kiblat. Ya, tak tahu kiblat saudara kita. Banyaknya kerja yang kita terpaksa redah dalam kelompok masyarakat warga Muslim kita ini. Yang kedua ialah insya-Allah kita akan buat satu program ziarah ke rumah orang-orang fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Insya-Allah jadualnya sudah ada, dan berharap sangat pada sumbangan daripada tuan-tuan. Dan yang ketiganya ialah ada permintaan daripada seorang pelajar kita di Mesir balik bercuti untuk hari raya, merayu untuk dapatkan sumbangan untuk dia dan isteri dia. Baru dapat seorang anak yang belajar di Mesir. Jadi tuan-tuan yang ada kelapangan, saya mohon untuk sedikit sumbangan pada hari ini. Sumbangan ini tak perlu banyak, kalau banyak lebih baik. Ya, sebab zaman Nabi dulu, waktu Nabi lancarkan perang ke Tabuk, ya, Tabuk ni tuan-tuan masya-Allah, jarak dia daripada tempat Nabi duduk dengan sahabat-sahabat duduk tu sejauh lebih 600 km. Sehingga diberitakan dalam kes Tabuk ini, Rasulullah naik berkali-kali di atas mimbar, merayu supaya sahabat-sahabat infakkan harta benda. Ya, ada yang beri dalam keadaan yang banyak, ada yang beri dalam keadaan yang sedikit berdasarkan kepada keupayaan masing-masing. Ada juga yang tak beri. Ya, golongan munafik, dia duduk, dia tengok je. Ya, dia tengok sahabat Nabi beri banyak. Munafik ni, golongan munafik ni dia kata Allah banyaknya bagi, dia kata Allah banyaknya bagi. Ya, bila dia tengok sahabat bagi yang sedikit baginya, ish dia kata yang banyak tu pun bagi. Dia kata yang dia sendiri Allah tak bagi, ish pun tak bagi. Ya, dalam ramai-ramai sahabat tu tuan-tuan, ada seorang sahabat yang kudung tangannya, dua-dua tangan tak ada. Dia menangis setiap kali Nabi naik atas mimbar, dia menangis. Menangis kerana apa? Dia tak dapat nak menyumbang, sebab dia tak ada apa yang boleh diberi. Akhirnya bila kali terakhir Nabi naik atas mimbar, Nabi kata, besok selepas sahaja waktu subuh, maka aku tutup ruang untuk kamu infak fi sabilillah. Sahabat yang kudung tangan tadi, dia berazam, dia kata, aku akan ikhtiarkan untuk sedikit sumbangan untuk Tabuk ini. Lalu dia berangkat pergi ke rumah Yahudi yang kaya. Seorang Yahudi yang kaya, yang memiliki kebun yang banyak. Lalu dia ketuk pintu, dia minta kerja. Dia kata, ada tak kerja yang kamu boleh beri kepada Yahudi ni? Tengok, dia kata, tangan tak ada, nak kerja macam mana? Dia kata, bagilah kerja yang munasabah untuk aku. Berdasarkan tangan yang tak ada ni, kamu bagi kerja yang munasabah untuk aku.
Kata sahabat Nabi, Yahudi tadi kata beginilah, aku bagi upah kepada kamu sebiji kurma untuk kamu siram sepohon pokok kurma. Sebab dia ada kebun kurma yang banyak. Ada perigi ya, dalam air tak nampak. Ada timbul satu, ada tali yang panjang. Untuk kamu ambil air di sana, bawa naik, siram. Sepokok kurma yang kamu siram, sebiji kurma yang aku bagi sebagai upah. Sahabat Nabi ni setuju dengan syarat, dia kata upah tu diberi sebelum waktu subuh. Sebaik selesai kerja, upah dibayar. Yahudi tadi setuju. Lalu sahabat tadi lepas sembahyang isyak, dia mula kerja. Ya, dia turunkan tali, kemudian dia minta seorang lagi ikat hujung tali timba tadi di pokok, satu pokok, kemudian dia tarik tali timba tadi dengan menggunakan gerham dia. Dia tarik dengan gerham dia tarik ke atas, kemudian dikepit dengan ketiak dia. Kemudian dia tarik lagi sehinggalah naik satu timba air, dia pergi siram. Begitulah seterusnya sehingga tempat di mana kebun itu, di mana pokok-pokok kebun kurma tadi ada, semua disiram oleh sahabat yang kudung tangannya. Sebelum waktu subuh, dia pergi ketuk pintu rumah Yahudi tadi, dia kata, aku minta untuk dibayar upah. Yahudi tadi kata, bayar upah apa? Dia kata, aku dah siram semua pokok. Tak percaya Yahudi, dia pergi cek satu-satu. Rupanya semua pokok kurma yang telah disiram oleh sahabat Nabi yang kudung tangannya. Lalu Yahudi tadi bayar sebiji kurma dalam setiap pokok kurma yang disiram oleh sahabat. Bawa balik satu bekas, tak besar, kecil sahaja. Sebelum masuk waktu subuh, Rasulullah ada di masjid tu tunggu sahabat-sahabat infak. Lalu sahabat Nabi ni beri kepada Rasulullah. Dia hulur kepada Nabi dalam keadaan dia pegang dengan tangan yang tidak ada tadi. Ya, dia hulur kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini sahaja kemampuan yang ada kepada aku untuk tabuk ini. Rasulullah menangis tengok dia, ambil sumbangan sahabat tadi, letak di paling atas tadi. Ya, walaupun sedikit, Nabi kata ini adalah penyumbang yang ikhlas, dia buat berdasarkan kepada kemampuan dan keupayaan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi laluan kepada kita untuk bersama dengan sahabat-sahabat dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.